Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponen dan DIY Malaysia. Dalam video kali ini, saya akan share cara DIY sistem kuasa solar yang kecil untuk auto feeder yang saya gunakan pada tangki ternakan ikan siakap. Sistem kali ini agak simple dan sesuai bagi yang baru nak cuba untuk DIY sistem kuasa solar. Tanpa buang masa lagi, jom kita mula. Ni solar charge controller yang saya akan gunakan hari ni. Yang ni kecil saja, maksimum charging current 10A dan discharge pun 10A. Maksimum solar panel 130W dan yang ni boleh support sistem 12V dan juga sistem 24V. Charge controller ni adalah jenis PWM daripada Renogy, model Wanderer, maksimum current 10A. Dan untuk dapatkan charge controller ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Kalau dah tak ada yang model ni, saya akan letakkan model lain yang setara ataupun lebih baik pada yang ni. Okey, charge controller saya dah lekatkan dekat board ni. Kemudian tentang bateri. Untuk sistem ni, bateri yang saya gunakan bateri kecil saja, bateri 12V 7.2Ah. Sistem ni kita akan running sekejap saja. Bagi contoh, bila kita nak bagi ikan makan, dia akan running dalam 2 ataupun 3 minit saja dan lebih kurang 2 ataupun 3 kali sehari. Jadi untuk sistem ni kita tak perlukan bateri yang besar. Ni pun dah cukup. Untuk sambungan antara solar charge controller dengan bateri ni, saya gunakan kabel 10 AWG dan saya dah sambungkan sekali dengan fuse holder. Dekat dalam ni ada blade fuse 20A. Untuk kabel ni, current maksimum adalah 35A. Jadi saya gunakan fuse 20A. Saya akan pasangkan dulu kabel negatif untuk sambungan kepada bateri. Dekat solar charge controller ni, kita ada 3 terminal utama. Yang ni sambungan untuk solar panel, yang ni sambungan untuk bateri dan yang ni adalah sambungan untuk load. Jadi saya akan pasangkan dulu kabel negatif dekat bahagian terminal untuk bateri ni. Dekat kabel positif ni, saya dah pasangkan dengan fuse 20A dan fungsi fuse ni adalah sebagai peralatan keselamatan. Kalau berlaku overcurrent, maksudnya kalau current yang lalu dekat kabel ni lebih pada 20A, fuse ni akan putus. Dan lagi satu fungsi dia, kalau berlaku short circuit, kabel ni takkan terbakar. Yang akan terbakar, yang akan blow adalah fuse. Jadi sekarang ni saya perlukan lagi satu kaedah macam mana saya nak matikan sambungan antara bateri dan juga solar charge controller ni secara manual. Jadi saya perlukan switch. Jadi saya akan gunakan DC breaker ni sebagai switch untuk on dan offkan sambungan antara bateri dan juga solar charge controller. Dan pemilihan breaker ni, kalau kabel ni maksimum 35A ataupun 40A, tuan-tuan boleh gunakan breaker 30A. Tapi sekarang ni saya tak ada breaker 30A, jadi saya akan gunakan breaker 80A ni. Tapi tak ada masalah sebab saya akan gunakan ni hanya sebagai switch. Dan peralatan keselamatan saya kat sini saya dah ada, saya ada fuse 20A. Jadi breaker ni hanya akan berfungsi sebagai switch sahaja. Kita sambungkan pula kabel positif. Kita sambungkan kepada bateri untuk kita test solar charge controller ni. Negatif dan positif. Onkan breaker. Charge controller dah hidup. Kita tengok voltage bateri sekarang berapa. Bateri sekarang 12.2V. Load masih kosong sebab kita belum sambungkan pada bahagian load. Kemudian untuk PV pun kosong sebab kita belum sambungkan lagi pada solar panel. Sekarang kita nak pilih jenis bateri. Bateri yang kita gunakan ni adalah bateri seal lead acid. Jadi kita kena pilih bateri yang betul. Untuk pilih jenis bateri, tekan je enter ni lama sikit. Dan dah blinking. Ini SCL untuk seal lead acid. Selain daripada tu, kita ada lagi seleksi untuk bateri yang lain. Gel, lithium dan juga jenis flood. Kita akan pilih seal lead acid dan tekan enter untuk select. Okey, selesai. Itu sahaja setting yang kita perlu buat dekat solar charge controller ni. Untuk sambungan antara bateri dan solar charge controller ni dah selesai. Kita dah pasangkan kabel. Kemudian dekat bateri pun kita dah pasangkan fuse untuk overcurrent protection. Dan kat sini pun kita dah pasangkan breaker berfungsi sebagai switch untuk kita on dan offkan, untuk kita sambung dan putuskan sambungan antara bateri dengan solar charge controller.
Ni memang perlu kena ada. Kalau kita nak buat maintenance, kita boleh offkan dekat sini dan sambungan ni akan terputus. Bagi saya, dua benda ni wajib kena ada. Ini adalah sebagai overcurrent protection. Yang ni pula untuk on dan off kan sambungan. Ini memang tuan-tuan wajib kena pasang. Seterusnya kita akan buat pula untuk bahagian load untuk sambungan kepada peralatan yang kita nak on kan dengan sistem kita yang kecil ni. Dekat bahagian load ataupun output daripada solar charge controller, kita cuma ada satu saja terminal, positif dan juga negatif. Maksudnya boleh sambungkan kepada satu peralatan saja. Tapi dekat sistem ni kita ada banyak peralatan yang akan kita sambung sebagai load. Jadi untuk mudahkan sambungan lebih pada satu peralatan, saya akan gunakan fuse block ni. Jadi sebenarnya ada dua fungsi fuse block ni. Satu untuk mudahkan sambungan kepada lebih pada satu peralatan, dan kedua dia boleh bagi protection dekat bahagian load ni. Maksudnya semua sambungan kita buat nanti kepada lampu ataupun apa sahaja peralatan yang menggunakan 12 volt DC nanti, semuanya protected by fuse. Kalau berlaku short circuit pun, fuse yang akan blow, wire takkan terbakar. Dekat fuse block ni, bahagian sini adalah untuk positif dan sini adalah untuk negatif. Negatif ni kita akan sambung pada bahagian negatif dekat load, dan positif ni kita akan sambung pada bahagian positif dekat kita punya load. Dan semua bahagian yang bawah ni adalah untuk negatif, yang ni adalah sambungan untuk positif. Fuse block yang kita gunakan ni adalah 6 way, bermaksud kita boleh buat 6 sambungan kepada load. Dan untuk dapatkan semua peralatan yang saya gunakan dalam video ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Sebelum kita buat sambungan antara load ni pada kita punya fuse block, kita nak offkan dulu bahagian load ni. Sekarang ni load ni dalam keadaan on. Dekat sini memang dah ada power, jadi kita akan ubah dulu, kita akan offkan dulu output dekat bahagian load ni. Cara untuk kita ubah, select, kita cari bahagian load. Sekarang ni load kita 17 ni maksudnya always on, 24 jam bahagian ni akan ada output. Jadi kita akan select, kita akan cari mode nombor 15, sebab 15 ni ada manual on dan juga off. Okey, jadi kita tekan enter untuk select. Okey, sekarang dah ada manual on dan off. Jadi untuk kita offkan load ni, load yang dekat sini, kita tekan saja enter. Sekarang ni load dah off. Ketatkan dulu sambungan tadi. Kemudian bolehlah kita buat sambungan pada bahagian load. Kemudian untuk sambungan kepada solar panel. Untuk sambungan kepada solar panel ni, sebab solar panel duduk dekat luar, jadi kabel kita kena gunakan kabel yang sesuai untuk outdoor ataupun PV kabel. Tapi saya dah order, belum sampai lagi. Jadi untuk sementara ni saya akan gunakan kabel 10 gauge ni dulu. Kabel ni bukanlah untuk outdoor tapi untuk indoor. Ini hanya untuk testing saja. Kalau tuan-tuan buat pemasangan yang betul, kena gunakan PV kabel. Dan untuk tuan-tuan dapatkan PV kabel, saya akan letakkan link dekat bawah kabel yang saya dah order untuk saya gunakan dengan sistem ni. Kita sambungkan jumper kabel untuk solar panel, positif kepada positif dan negatif kepada negatif. Dan sambungan dekat solar charge controller ni memang sangat mudah. Kita ikut secara polariti, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Dan pastikan pada terminal yang betul. Ini terminal untuk solar panel, bateri dan juga load. Untuk solar charge controller ni, kabel 10 gauge ni memang maksimum size yang boleh masuk dekat terminal pada solar charge controller ni. Okey, sambungan untuk jumper kabel dah siap. Kita sambungkan pada solar panel. Okey, untuk solar panel, sistem ni saya cuma gunakan solar panel 50 watt saja. Sebab sistem ni agak kecil, load pun tak banyak. Dan load untuk sistem ni kita hanya gunakan pada tempoh masa yang singkat saja. Jadi saya akan gunakan solar panel 50 watt saja. Untuk sambungan positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Okey, dah siap sambungan. Tapi cuaca agak mendung hari ni. Kita pusingkan panel. Controller dah detect sambungan panel. Kat sini ternampak ada logo solar panel kat sini. Bermaksud dah ada sambungan kepada solar panel dan sambungan kita betul. Cuma current agak rendah sebab cuaca mendung. Okey, untuk basic sistem kuasa solar kita dah selesai, dah siap. Semua kita dah pasangkan, bateri kita dah sambung, dah ada protection device, ada fuse, ada breaker. Kemudian bahagian load kita dah sambungkan dengan fuse block, tapi kita belum sambung lagi dekat load. Dan solar panel pun kita dah sambungkan. Apa yang kita dah ada kat sini sekarang dah cukup untuk kita charge bateri ni. Sekarang pula tentang bahagian load, apa peralatan yang kita akan sambungkan dekat load ni. Okey, dekat load ni kita akan sambungkan dengan timer untuk auto feeder. Dan lagi satu saya akan sambungkan dengan smart switch untuk saya onkan lampu spotlight dekat saya punya tangki siakap ni. Load kita yang pertama adalah DIY auto feeder. Auto feeder tu saya buat untuk bagi makan ikan siakap bila saya tak ada kat rumah. Jadi bila saya tak ada kat rumah, ikan saya takkan kebuluran.
Dan untuk DIY auto feeder ni, kita gunakan timer ni, timer DC 12 volt. Supply akan masuk dekat timer ni dan akan keluar balik pergi dekat kita punya DIY auto feeder. Jadi untuk power source daripada sini, kita akan sambungkan dekat fuse block ni. Dekat DC timer ni ada input dan output untuk 12 volt DC. Yang ni untuk input, yang ni pula adalah untuk output. Output ni kita akan sambungkan dekat motor dekat kita punya DIY auto feeder. Pastikan load dalam keadaan off. Dan kita akan buat sambungan. Bahagian ni semuanya negatif. Hari tu masa saya balik kampung cuti akhir raya, saya gunakan auto feeder ni lah untuk bagi makan saya punya ikan siakap ni. Dan setakat ni saya tengok auto feeder tu berfungsi dengan baik. Cuma baru-baru ni saya dah buka dia punya sambungan dan tak ada supply, sebab tu saya bagi makan secara manual. Dan selepas ni pun saya ada banyak obsession yang akan keluar lagi. Jadi saya akan gunakan kita punya auto feeder ni untuk bagi makan ikan ni. Dan sambungan yang kita buat ni adalah selamat sebab kita dah ada fuse, protected by fuse. Dekat bateri tadi pun kita pasang fuse, dan bahagian load ni pun kita wajib pasangkan fuse juga untuk sambungan. Jadi kalau berlaku short circuit, fuse ni akan blow. Untuk timer ni kita boleh set 8 program satu hari. Jadi saya akan setkan masa untuk bagi makan selama 1 minit saja pada pukul 8 pagi. So tekan pada program, hour, pukul 8 pagi on, kemudian lagi sekali program kedua untuk off. 8 dia punya minit, 1 minit. Pukul 8 pagi dia akan on, dan 8 1 minit dia akan off, dia akan stop bagi makan. Kemudian program yang kedua, yang ni pada pukul 7 petang, pukul 7 on dan off pada pukul 7 1 minit. Okey, saya dah buat sambungan kepada auto feeder, dan cara untuk nak DIY auto feeder ni tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Sambungan untuk timer dan juga DIY auto feeder kita dah siap. Jadi saya akan pasangkan balik cover ni. Kat timer ni pun ada manual button. Kalau kita nak bagi makan secara manual, ni button untuk manual. Makanan dah mula keluar. Lagi satu peralatan yang saya akan tambah kemudian adalah Wi-Fi Smart Switch. Dan tujuan saya gunakan Wi-Fi Smart Switch ni adalah supaya saya boleh on dan offkan LED spotlight ni dengan hanya menggunakan handphone. Jadi kalau saya dekat luar, pada waktu malam saya nak tengok keadaan tangki tu, saya boleh onkan spotlight ni. Dekat kolam tu saya dah pasangkan CCTV. Jadi kalau waktu malam saya tak nampak, saya boleh onkan spotlight LED ni. Untuk video pasal CCTV tu, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Dan lagi satu kelebihan kalau kita gunakan Wi-Fi Smart Switch ni, bukan saja kita boleh on dan offkan lampu atau peralatan elektrik semasa kita ada dekat rumah. Kalau kita dekat luar pun, selagi kita ada akses internet, kita boleh kontrol peralatan elektrik ataupun peralatan 12 volt DC yang ada dekat rumah ni. Dan Wi-Fi Smart Switch yang saya gunakan ni, dia boleh support dua AC 240 volt dan juga 12 volt DC hingga 24 volt DC. Jadi kalau tuan-tuan nak gunakan Wi-Fi Smart Switch ni untuk kontrol pump pun boleh, tak ada masalah. Lagi satu, kalau nak buat sistem siraman secara automatik, pasangkan pump dan kita boleh setkan timer untuk on dan offkan pump. Ataupun tuan-tuan boleh gunakan timer yang tadi, yang DC tadi. Gunakan DC timer boleh, gunakan Wi-Fi Smart Switch ni pun boleh juga. Untuk tangki tenakan ikan siakap ni pun banyak lagi benda yang saya akan buat. Setakat ni kita dah pasangkan kamera CCTV dekat belakang. Kemudian saya dah buat DIY auto feeder. Dan planning saya selepas ni, saya akan buat monitoring system untuk kita monitor parameter air. Kalau ada benda yang perlu kita buat automation, kita akan buat automation supaya lebih mudah untuk kita monitor dan lebih mudah untuk kita menternak ikan siakap ni. LED spotlight tu sebenarnya saya dah pasang dekat tangki ni. Inilah lampu yang saya gunakan untuk saya monitor ikan siakap ni pada waktu malam masa saya balik kampung bercuti hari raya. Dan CCTV dekat belakang ni, sebab waktu malam saya tak boleh nampak dengan jelas, jadi saya onkan lampu LED ni daripada kampung dengan menggunakan handphone. Jadi saya boleh tengok, saya boleh monitor keadaan tangki ni. Okey, untuk hari ni dah selesai, tapi sistem ni ada lagi penambahan yang saya akan buat nanti. Ada benda lagi kita nak tambah, ada lagi kita nak upgrade. Dan untuk tuan-tuan dapatkan semua peralatan yang saya gunakan dalam video ni, tuan-tuan boleh tengok dekat bawah, dekat video description. Jadi sampai jumpa lagi, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.